What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua full spoiler bagi chapter yang ke-1078 dan seperti biasalah ianya sudah pun disahkan oleh Redon supaya aku berkongsikan maklumat yang sahih. Aku dah ulang-ulang pasal pengesahan daripada Redon ni bukannya apa guys. Tujuan aku bagi tahu pasal Redon ni supaya korang yang nak dengar spoiler ni pun lebih yakin untuk tengok video aku ni kan. Yelah, sebabnya banyak je spoiler-spoiler fake yang melia dekat dalam komuniti One Piece ni. So kalau aku tak justifikasikan sumber, takut nanti korang tak percaya lah pula maklumat yang aku nak kongsikan dekat korang semua. Maka dalam full spoiler pada kali ini, kita bakal mendapat pendedahan tentang apakah tujuan sebenar pengkhianat di Egghead Island melakukan segala pengkhianatan ini. Selain itu, kita juga bakal disajikan dengan sambungan perlawanan bagi Sanji dan S-Shark yang dikatakan sangatlah menarik dan juga apakah alasan Gorosei Saturn turun padang ke Egghead Island. Nak tahu apakah maklumat tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Menurut Redon, tajuk bagi chapter yang ke-1078 bakal berjudul Escape Time Limit. Dalam cover page nantinya pula, kita bakal ditunjukkan dengan pembentukan Neo Mats yang ditubuhkan melalui persetujuan Caesar dan juga Judge dalam cover page tersebut nantinya. Kita dikatakan bakal melihat Judge dan Caesar yang sedang bersalaman manakala askar-askar Jeruma yang lain sedang bersorak untuk mereka. Reiju dan Ijiji pula dikatakan bakal mengeluh melihat perkara tersebut. Chapter nanti bakal dimulakan dengan panel yang menunjukkan Stussy yang menggunakan Den Mushi peribadi miliknya untuk menghubungi Sentomaru. Stussy bakal memberitahu kepada Sentomaru tentang kedatangan Kizaru ke Egghead Island. Tujuan kedatangan Kizaru adalah untuk menyokong gerakan World Government yang mengambil langkah berjaga-jaga memandangkan mereka cuba untuk mengambil tindakan ke atas kajian Dr. Vegapunk yang dikatakan telah pun melebihi kajian yang dilakukan oleh Sarjana O'Hara. Dan Kizaru juga dikerahkan kerana Egghead mempunyai sistem pertahanan yang lebih hebat daripada Pulau O'Hara. Disebabkan oleh hal yang demikianlah kenapa World Government bergerak dengan angkatan yang lebih besar daripada Buster Call. Kita juga bakal melihat penduduk-penduduk yang mula meninggalkan Egghead Island. Panel kemudiannya akan beralih ke arah kumpulan Franky. Franky mengalami kelumpuhan pada sebahagian badannya sahaja, memandangkan hanya separuh daripada badannya yang telah ditukarkan menjadi batu. Franky juga masih lagi mampu untuk bercakap. Pythagoras kemudian sambil menangis akan bertanyakan kepada S-Snake siapakah yang telah memberikan arahan ini kepadanya. Namun demikian, S-Snake tidak akan menjawab soalan daripada Pythagoras itu, malah S-Snake akan memijak Pythagoras dengan sangat kuat menyebabkan berlakunya sebuah letupan yang besar. Kemudian panel akan beralih ke arah kumpulan Robin. Robin mula sedar yang Vegapunk Stella mungkin sedang berada dalam keadaan yang bahaya tatkala mereka semua sedang berlawan dengan Seraphim ini. Atlas kemudiannya akan memberitahu kepada Robin tentang sebuah makmal yang telah pun lama ditinggalkan dan dikunci pada suatu masa dahulu. Robin kemudiannya meminta kepada Atlas untuk menunjukkan jalan ke makmal tersebut kepada Robin dan Chopper. Pada panel kemudiannya dikatakan akan beralih ke arah kumpulan Sanji. Nami akan memeluk erat Edison dalam dakapannya, manakala Brook yang berada dalam ghost formnya pula akan berkata bahawa dia ingin mencari Dr. Vegapunk Stella. Perlawanan antara Sanji dan S-Shark akan diteruskan. Sanji akan berdiri di hadapan S-Shark dan membenarkan Seraphim tersebut untuk menumbuknya. Namun demikian, Sanji dilihat langsung tidak terkesan dengan tumbukan daripada S-Shark itu. Sanji kemudian akan bertanya kepada S-Shark, "Kau tahu tak ini kuasa apa?" Dan Sanji sendiri akan menjawab soalan tersebut dengan mengatakan bahawa kuasa ini digelar sebagai The Power of Love. One Piece Malaysia Community mempersembahkan One Piece Malaysia Reverie 2.0 yang akan diadakan pada tanggal 17 Mac 2023 hari Jumaat ini pada jam 9 malam. Pastinya siaran langsung ini akan berlangsung di YouTube channel Kimis Coverto sendiri dan akan dihostkan oleh Kimis Coverto. Bersama Kimi ada beberapa lagi panel-panel jemputan yang sangatlah luar biasa daripada beberapa platform yang membincangkan tentang One Piece, antaranya termasuklah YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, MySpace, Instagram dan sebagainya. Pastikan korang semua tidak ketinggalan. Antara panel-panel yang terlibat adalah Fika daripada The Show, Zafri daripada Wibro,
Pim daripada Life of Pim, Jia and Friend daripada Sembang Kentang, Adam daripada ID Studio, Agus daripada Agus ID Channel, Aiman daripada Mampan Studio, Zahid Asna daripada AB Studio, Didi Horogo, Aimon daripada TikTok, Boas daripada Facebook, dan bersama kita ada beberapa nakama fans, antaranya termasuklah Wan Kamal, Bob, Mirul, Afiq, Lukman dan Rosman. Pastikan korang semua tidak ketinggalan untuk turut sama membincangkan. Penyertaan adalah percuma. Mari kita sama-sama memeriahkan event One Piece Malaysia Reverie 2.0 yang akan berlangsung hanya di YouTube channel Kimis Coverto pada hari Jumaat ini pada jam 9 malam. Stay with me guys. Ikuzel. Yaradama. Panel kemudiannya akan beralih ke arah kumpulan Luffy, S-Bear dan S-Hawk. Masih lagi belum memadamkan api di belakang badannya menyebabkan mereka semua tidak mampu untuk mengalahkan Seraphim itu. Kemudian tiba-tiba S-Hawk akan melarikan diri daripada pertarungan tersebut. Lucci akan berkata bahawa S-Hawk pasti telah menukarkan sasarannya untuk menyerang mereka yang lebih lemah, memandangkan menyerang anggota yang lemah mampu untuk mengganggu konsentrasi ahli kumpulan yang kuat seperti Luffy itu sendiri. Zoro dan Kaku kemudiannya akan mengejar S-Hawk, manakala Luffy dan Lucci akan terus berlawan dengan S-Bear. Kemudian kita akan tunjukkan dengan narrator yang memberitahu sesuatu sambil panel menunjukkan Bonnie yang sedang duduk dan menangis setelah melihat memori milik Kuma. Narrator akan berkata kesemua peristiwa yang berlaku ini terjadi sebelum terjadinya insiden Egghead yang famous ini. Kita kemudiannya akan ditunjukkan dengan flashback baharu yang berlaku pada 3 bulan yang lepas. Pada 3 bulan yang lepas, Marijoa telah pun menerima satu message daripada Egghead Island. Seorang watak misteri telah pun melaporkan bahawa Vegapunk sedang menjalankan kajian ke atas Void Sentry. World Government kemudiannya menghantar beberapa ejen Cyberpol untuk menyiasat perkara tersebut, namun malangnya kesemua ejen tersebut tidak menemui sebarang bukti dan mereka telah pun hilang dalam perjalanan mereka untuk pulang. Selang beberapa waktu kemudian, watak misteri tersebut sekali lagi telah menghubungi Marijoa. Kali ini watak tersebut meminta untuk bercakap secara direct dengan Gorose. Setelah bercakap dengan Gorose, akhirnya Gorose mempercayai bahawa Vegapunk kini telah pun mengkhianati Gorose. Maka Gorose menghantar ejen CP0 untuk menghapuskan Dr. Vegapunk. Bukan setakat itu sahaja, bahkan salah seorang daripada Gorose telah pun memutuskan untuk menuju ke Egghead Island bersama dengan Kizaru sebagai sokongan sekiranya Dr. Vegapunk mula memberontak. Kini angkatan yang dikerahkan ke Egghead mempunyai skala yang sangat besar selayaknya sebuah peperangan. Kemudian kita juga akan tunjukkan dengan panel Saturn, Kizaru, Vice Admiral Doll dan beberapa Marine yang baharu semasa narrator sedang bercakap itu. Panel ini dikatakan hampir sama dengan panel ketibaan Marine di Marineford sebelum Impel Down dalam chapter yang ke-524. Narrator kemudiannya akan berkata bahawa kesimpulan untuk Egghead Island pada keesokan harinya bakal memberikan kejutan yang tidak mampu dibayangkan oleh seluruh dunia. Kita juga akan mendapati bahawa York lah pengkhianat yang telah pun melakukan semua kekacauan di Egghead ini. York akan muncul di hadapan Vegapunk Stella dan tersenyum dengan senyuman yang jahat yang agak menyeramkan. York kemudiannya akan memberitahu kepada Vegapunk Stella bahawa York akan menjadi seorang Tenryubito. Vegapunk yang mendengarkan perkara tersebut akan bertanyakan kepada York, bukankah mereka telah pun melihat kerakusan Tenryubito semasa di Marijoa dahulu, dan bertanya kenapa York ingin menjadi seorang yang sama seperti Tenryubito. York kemudiannya akan membalas kata-kata Vegapunk itu dengan berkata bahawa itu adalah apa yang Shaka akan katakan. Tapi sekarang Shaka pun dah mati. Kemudian York akan gelak dengan kejamnya. York juga akan menambahkan bahawa Vegapunk yang lain semua hanyalah mengarut sahaja. Dunia hanya perlukan seorang sahaja Vegapunk. Dan nak tahu what exactly happened in the chapter? Nantikan video chapter review yang insyaAllah akan aku hasilkan nanti. Okay? Oh, by the way, no break next week. Yahoo! So guys, that's all I have untuk berkongsi kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi